Selamat petang, salam sejahtera seluruh rakyat Malaysia. Petang ini petang Ahad di Sabah menunjukkan pukul 5.39 petang pada ketika ini. Baru sebentar tadi ada chat-chat dengan rakan daripada Johor baru dan beliau melaporkan sekarang ini di Johor memang agak hangat, panas setiap hari. Ada kempen, setiap hari ada ceramah antara online dengan hybrid dengan fizikal, dan syukurlah, syukur kerana menurut beliau ya sekarang walaupun dalam keadaan yang panas dengan pilihan raya, tetapi syukurlah kerana kempen-kempen itu dibuat dengan baik dan kempen-kempen itu dibuat dengan cara mengikuti SOP sebaik yang mungkin. Tahniah diucapkan kepada seluruh jentera pilihan raya, kepada semua partilah yang terlibat. Okey. Dan sekarang ini banyak dokumen, banyak maklumat, banyak sekali yang disalurkan kepada kita, disalurkan kepada semua channel-channel yang membuat reaction, yang membuat ulasan tentang politik dan sebagainya. Okey. So, ada satu dokumen yang baru diterima sebentar tadi, yang sangat-sangat mengejutkan. Saya fikir saya sudah pernah dapat dokumen ini. Walaupun begitu, saya masih berminat untuk buat reaction kerana perkara ini mesti sentiasa kita fikir, kita hadam, ya. Kita fikir dan kita hadam. Dokumen yang telah disahkan dan telah diterima oleh mahkamah. Dokumen ini ataupun semua ini telah dikemukakan di mahkamah. Ingat, semua ini telah dikemukakan di mahkamah. Jadi pada pendapat saya, sebab itu saya berani untuk mengongsikan kerana bukti-bukti sahih ini telah dikemukakan di mahkamah. Jadi kalau sudah dikemukakan di mahkamah, saya fikir, saya percaya bahawa bukti itu bukti yang sahih. Kerana hanya orang yang mungkin terlalu berani ataupun tak ada akal yang berani untuk membawakan bukti yang tidak sahih kepada mahkamah. Tetapi ini bukti sahih tentang penggunaan wang berkaitan dengan SRC International Seri Berhad dan juga Datuk Seri Najib Tun Razak, bos suku Datuk Seri Najib Tun Razak, bekas Presiden UMNO, bekas Menteri Kewangan, bekas Perdana Menteri Malaysia yang memang terkenal dengan julukan Bosku. Bosku Najib Razak, malu apa bosku. Dan bagi kami orang-orang kampung memang kenal dengan dia kerana pada ketika itu memang Bantuan Rakyat Satu Malaysia itu terkenal seluruh Malaysia. Untuk orang kampung, sebut saja BRIM, Bantuan Rakyat Satu Malaysia, sebut saja Bantuan Rakyat Satu Malaysia, memang top. Automatik Datuk Seri Najib Tun Razak punya nama akan muncul di fikiran. Okey, sebelum kita mulakan, sila komen video ini untuk penambahbaikan, sila komen apa pendapat kamu dan sebagainya. Okey. Dalam dokumen yang baru diterima ini, sebenarnya dokumen ini telah ditulis sendiri, telah dilaporkan sendiri, telah didedahkan sendiri oleh bekas Perdana Menteri Malaysia era Perikatan Nasional, iaitu Tan Sri Muhyiddin Yassin. Saya fikir seorang Perdana Menteri, seorang bekas Perdana Menteri tidak akan buat pendedahan kalau perkara itu tidak penting. Sama juga dengan Datuk Seri Najib Tun Razak. Apabila dia buat pendedahan, selalunya pendedahan itu dianggap amat penting, signifikan dan patut diketahui oleh rakyat negara Malaysia. Kerana itu, Tan Sri Muhyiddin Yassin pun membuat satu lagi dokumen, surat ataupun dokumen dengan dia dituliskannya senarai penggunaan wang SRC International berjumlah 42 juta ringgit Malaysia yang telah disalahgunakan oleh Datuk Seri Najib Tun Razak. Yang pertama, satu persatu saya akan kongsikan kepada anda. Yang pertama, sebanyak lebih daripada 2.8 juta ringgit Malaysia telah digunakan oleh Datuk Seri Najib Tun Razak untuk kegunaan peribadinya di dalam Mastercard Platinum Najib Razak.
Dalam Mastercard Platinum Najib Razak, dia terpaksa membayar 2.833 juta ringgit Malaysia. Perbelanjaan ini adalah menggunakan Mastercard Platinum Najib Razak. Dan Mastercard Platinum itu di atas nama Datuk Seri Najib Tun Razak. Bukan di atas nama syarikat, bukan di atas nama orang lain, bukan juga di atas nama orang-orang NGO dan sebagainya, tetapi di atas nama Mastercard Platinum Najib Razak bernilai RM2,833,147.21. Banyak sangat. Saya fikir ini sangat banyak. Yang pertama, yang kedua, tuan-tuan dan puan-puan, ada satu lagi kad kredit sebenarnya yang dimiliki oleh Najib Razak, iaitu kali ini Visa Platinum Najib. Yang tadi Mastercard Platinum, yang ini Visa Platinum Najib. Dan di dalam Visa Platinum Najib ini pula terpaksa pula dibayar sebanyak RM444,586.95 oleh Datuk Seri Najib Tun Razak yang dikemukakan di mahkamah dengan penggunaan wang itu berasal daripada wang SRC International Sdn Bhd. Ingat, semua penggunaan ini telah dikemukakan di mahkamah. Lagi satu, tuan-tuan dan puan-puan, dan jumlah kali ini agak sedikit, tetapi walaupun sedikit salah, tetap salah kalau salah ya. RM240,000 telah dibayar kepada satu syarikat, iaitu bernama Vital Spire Sdn Bhd, iaitu milik seorang Adun UMNO Johor. Saya pun tidak pasti siapa pemiliknya, tetapi yang pasti Adun UMNO Johor. Adun UMNO Johor ini untuk mengendalikan sebuah portal online. Dibayar sebanyak RM240,000 Malaysia. Persoalannya, RM240,000 Malaysia ini wang siapa? Kalau wang UMNO tak ada masalah. Wang Najib Razak lagi tak ada masalah. Wang anak Najib Razak pun tak ada masalah. Wang Rosmah Mansor lagi tak ada masalah. Tetapi kalau wang daripada SRC International itu amat bermasalah. Lagi satu. Seterusnya, tuan-tuan dan puan-puan, seterusnya 2.5 juta telah dibayar kepada sebuah firma guaman untuk kerja-kerja political intelligence. Tak pasti apa nama syarikat guaman tersebut, tidak pasti apa political intelligence yang dimaksudkan itu. Sama ada untuk mencari political punya advantage, atau supaya ada political punya tactical. Tidak pasti, tetapi yang pasti 2.5 juta dibayar kepada sebuah firma guaman untuk kerja political intelligence. Tuan-tuan dan puan-puan, semua yang saya bacakan itu telah dikemukakan di mahkamah. Dan semua yang telah dikemukakan di mahkamah ini telah menjadi satu pertimbangan daripada mahkamah untuk menentukan sama ada Najib Razak tidak bersalah atau bersalah. Tetapi seperti yang kita ketahui, Datuk Seri Najib Tun Razak sah bersalah di dua mahkamah, yaitu Mahkamah Tinggi dan Mahkamah Rayuan. Sekarang ini hanya berharap kepada Mahkamah Persekutuan. Dan harus juga diingat, suka saya ingatkan, dalam semua kes yang dibawa di Mahkamah Persekutuan, di Mahkamah Rayuan, dalam semua fakta kes, satu pun Najib tak menang. Semua salah. Semua didapati bersalah. Jadi kerana itu, mungkin juga semua yang saya ulas sebentar tadi itu adalah salah dan terbukti
telah dilakukan oleh Najib Tun Razak dengan tak betul caranya. Mungkin saja. Okey, RM238.914 telah dibayar kepada seorang Tan Sri. Telah dibayar kepada seorang Tan Sri untuk kerja-kerja mempromosikan Ahjib Gold kepada masyarakat Cina. Hui, ini amat mengejutkan tuan-tuan dan puan-puan. Okey. Apa itu Ahjib Gold? Saya pun tidak pasti. Apakah seorang Tan Sri itu siapa dia? Adakah dia ini seorang ahli UMNO atau ahli daripada parti yang lain? Daripada Parti Barisan Nasional kah ataupun bukan? Tidak pasti. Tetapi yang pasti 238,000 telah dibayar kepada seorang Tan Sri yang tidak dicatat siapa untuk kerja promosi Ahjib Gold. Sekali lagi, bagi kamu yang tahu apa maksud Ahjib Gold, sila beritahu saya apa maksud ini Ahjib Gold kepada masyarakat China. Masyarakat Cina berbangsa Tionghoa. Seterusnya, bagi kamu yang pertama kali, sekali lagi komen video ini, berikan komen kamu. Kamu percayakah semua ini telah dibuat oleh Datuk Seri Najib Tun Razak? Tapi sekali lagi saya ingatkan, semua ini telah dikemukakan di mahkamah. RM100,000 Malaysia telah dibayar kepada seorang kontraktor untuk membina stor kediaman pribadinya di Kuala Lumpur. Stor kediaman pribadi bernilai RM100,000. Besar tak besar? Sangat-sangat besar. Untuk membuat store, saya fikir kalau rakyat biasa, untuk membuat store tidak pun sampai RM100,000. Rakyat biasa mungkin dalam RM5,000, RM3,000, RM7,000, RM10,000, paling pun RM30,000, RM40,000 tu dah besar gila lah tu. Dah besar gila tu. Dah besar gila, dah bagus gila. Tapi mungkin untuk standard seorang Perdana Menteri perlu RM100,000. Perlu RM100,000 untuk buat store. Ini pula store kediaman, bukan store bisnes. Kalau store bisnes, mungkin lah. Tapi kalau store kediaman, besar apa benda sangat nak simpan sampai perlu RM100,000 punya kos. Apapun, itu hak Datuk Seri Najib Tun Razak untuk berapa besar dia nak buat store dia, suka hati dia lah. Lagipun dia Perdana Menteri. Tetapi yang tak boleh buat suka hati adalah duit rakyat. Kalau duit itu, duit daripada SRC International, itu bukan duit kamu. Jangan gunakan untuk kepentingan peribadi, apatah lagi untuk buat store. Seterusnya, tuan-tuan dan puan-puan, ada satu lagi yang telah dilaporkan, telah dikemukakan di mahkamah, ialah sebanyak RM56,500 telah dibayar kepada sebuah syarikat plumbing untuk kerja-kerja pemasangan tangki air di kediaman peribadinya di Kuala Lumpur. Hak Kuala Lumpur tu depa nak pasang tangki air. Tangki air ni bernilai RM56,500. Tak tahu besar mana, sebab ada pernah kawan kata kalau nak buat swimming pool yang cukup besar pun, harga swimming pool itu baru dalam RM40,000 pun dah boleh dapat. Nak beli tangki, aku pernah beli tangki paling mahal dalam lebih kurang RM5,000. Itu pun dah besar gila tu. Ni RM56,500, tak tahu berapa besar tangki. Plumbing pula pun aku pernah pasang juga. Plumbing satu rumah tak pun sampai RM2,000 boleh habis plumbing sebiji rumah. Jadi tak pasti berapa macam mana plumbingnya, tapi itu pun hak Najib Razak juga. Dia nak buat macam mana besar, biar pi lah. Biar pi lah. Tapi yang kita risau, wangnya itu wang siapa? Kalau wang Rosmah Mansur, tak kisah. Wang Najib Razak tak kisah. Wang anak-anak Najib Razak pun tak kisah. Wang cucu dia tak kisah. Tapi kalau wang rakyat, wang syarikat SRC International, itu salah. Satu lagi yang terakhir, RM77,300 telah dibayar kepada seorang kontraktor untuk membaiki kediaman peribadi di Pekan. Okey, dan kata laporan itu, puluhan juta ringgit lagi untuk lain-lain kegunaan pribadi dan politik.
Ya, memang adalah duit yang diberi kepada anak-anak yatim, memang tak dinafikan. Tetapi jumlahnya tak seberapa jika dibandingkan dengan kegunaan pribadi dan politik. Ini termasuk kata laporan ini. Ini bukan kata saya. Ini kata laporan ini yang ditulis oleh bekas Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin. Ini belum termasuk 4 bilion. 4 bilion ini belum termasuk 4 bilion duit kumpulan wang amanah pencen KWAP yang dipinjamkan kepada SRC International yang lesap entah ke mana. Akhirnya kerajaan pula terpaksa membayar hutang SRC International kepada KWAP. Kerana hutang ini dijamin oleh kerajaan ketika Najib Razak menjadi Perdana Menteri dan Menteri Kewangan. Mahkamah Tinggi dan Mahkamah Rayuan juga telah mendapati Najib Razak telah merampok syarikat SRC daripada wang KWAP, iaitu wang rakyat, wang orang pencen. Aduh, pening. Aku baca ni pening. Mahkamah Tinggi dan Mahkamah Rayuan mendapati Najib merampok syarikat SRC International daripada wang KWAP, iaitu wang rakyat, wang orang pencen. Ini kata Hakim Mahkamah Rayuan dalam kes SRC International yang telah diterjemahkan dalam bahasa Malaysia. Oleh yang demikian, kami bersetuju dengan yang Arif Hakim perbicaraan bahawa semua elemen penting penyalahgunaan harta yang diamanahkan oleh perayu iaitu Najib Razak telah dibuktikan. Bukti menunjukkan dengan jelas bahawa perayu bukan hanya menyalahgunakan 42 juta iaitu mauduk 3 dakwaan jenayah pecah amanah, tetapi juga telah memindahkan kepada kegunaan dirinya sendiri harta yang dia telah salah guna secara tidak jujur. 42 juta ringgit Malaysia itu berlawanan dengan dakwaan perayu bahawa dia menggunakannya untuk tujuan Program Tanggungjawab Sosial Korporat CSR syarikat telah sebenarnya digunakan untuk manfaat pribadinya dan untuk tujuan politiknya. Kata hakim lagi di dalam penghakiman tersebut yang juga diterjemah dalam bahasa Malaysia, ini bukanlah suatu yang boleh dikatakan sebagai telah dilakukan demi kepentingan negara. Tiada kepentingan negara di sini. Yang ada hanyalah keaiban negara. Inilah CSR Najib. Crook self-enrichment, sedekah pada diri sendiri. Najib berulang kali tuduh saya khianat, tapi tak ada satu mahkamah pun yang menjatuhi hukuman bersalah ke atas saya. Dia juga tanya saya berapa wang yang saya belanjakan untuk rakyat. Sepanjang saya jadi Perdana Menteri, sebanyak 530 bilion ringgit Malaysia saya sediakan untuk rakyat dalam macam-macam bentuk pakej bantuan dan rancangan ekonomi. 1 sen pun tak pernah masuk akaun saya. Bukan macam dia, berbilion masuk akaun sendiri. Itulah dia bos awak. Ditulis oleh Tan Sri Muhyiddin Yassin, bekas Perdana Menteri Malaysia dan juga adalah Presiden Bersatu. Jangan lupa tekan butang subscribe, like dan share, komen video ini kerana ada banyak lagi pendedahan, banyak lagi berita, reaction yang saya ingin kongsi kepada kamu semua. Okey, sekali lagi komen video ini, apa yang kamu perlu apa yang kamu mau dibuat reaction dan sebagainya, ataupun kamu ada request kepada saya untuk buat reaction, untuk buat ulasan dan sebagainya untuk berita yang kamu suka. Kita akan sama-sama tengok nanti. Okey, so terima kasih. Selamat berhujung minggu. Semoga kamu bahagia bersama keluarga tercinta. Kita jumpa lagi. Bye-bye. Selamat petang Malaysia. Malaysia kita punya. Cintai Malaysiaku, kita jaga kita. Jangan lupa tekan butang subscribe, like dan share. Bye-bye.